Ya, itulah dia undi pos. Kebanyakan kami di ATM akan melakukan proses yang sama dan kepada anda yang akan melangsungkan proses pengundian pos, kita ucapkan selamat menjalankan tanggungjawab. Seterusnya, kita bersama dengan satu topik yang juga sepatutnya menjadi tanggungjawab kita bersama, iaitu melindungi aset-aset kita. Dan tata caranya sudah pun direka khusus untuk kaum Melayu dan juga khususnya untuk mereka yang beragama Islam, iaitu takaful yang akan membantu dari segi penjagaan aset. Untuk itu kita bersama dengan tamu saya, Encik Muhammad Razwan Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Takaful Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami. Dan mukadimahnya kita membincangkan sedikit tentang takaful itu sendiri dan kepentingannya kepada kehidupan masyarakat setempat. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Terima kasih Terence di atas jemputan untuk MTA untuk datang pada hari ini berkongsi, sama-sama berkongsi tentang pelindungan takaful dan sebagainya. Jadi seperti siaran yang sebelumnya kita lihat semasa Datuk Noh Hisham pengarah operasi banjir sebentar tadi memberitahu tentang kejadian-kejadian banjir yang berlaku semalam. Bukan di dalam note saya ni is like yang berlaku Disember, tapi kejadian banjir kerap berlaku ya. Dan mengikut kajian yang dijalankan oleh salah satu pengendali takaful, Rita Kaful, untuk tempoh 5 tahun akan datang, jumlah kejadian banjir akan mengatasi jumlah statistik yang telah berlaku 40 tahun dahulu. Jadi kita lihat di sini kejadian banjir akan terus berlaku dan ini adalah disebabkan oleh faktor-faktor yang Terence mention sebelum ni, Munawar also, tentang perubahan iklim. Selain pada itu proses urbanisasi di mana terdapat pembinaan daripada kampung ke bandar-bandar dan juga pembangunan ya, sama ada pembangunan yang terkawal ataupun yang tak terkawal. Jadi faktor-faktor ini menyebabkan berlakunya kejadian banjir makin kerap ya. Jadi untuk soalan Terence sebentar tadi tentang apakah persediaan yang boleh dilakukan, di dalam konsep pengawalan risiko kita mempunyai beberapa kaedah. Kaedah yang pertama ialah kita mengelak. Kaedah kedua ialah kita mencegah dan kaedah ketiga kita mengurangkan. Banyak yang disentuh oleh Datuk Noh Hisham sebentar tadi ialah bagaimana untuk mencegah dan mengelak dan saya tak perlu ulang itu untuk situ. Tapi dalam kaedah untuk mengurangkan impak daripada risiko banjir, sama ada kita bersedia dari segi fizikal dan juga bersedia dari segi kewangan. Jadi impak kewangan yang kita nak berbual pada hari inilah. Jadi kita boleh lihat takaful adalah salah satu instrumen yang kita boleh gunakan untuk kita menghadapi musibah daripada kejadian banjir ini. Okay. Mengikut kajian yang dijalankan oleh Zurich Takaful, pada semasa sekarang 43% daripada pemilik rumah di Malaysia masih lagi tidak mempunyai kesedaran mengenai kepentingan takaful ataupun insurans seperti mana yang Terence bagi tahu sebentar tadi. Takaful adalah untuk orang Melayu dan juga orang untuk Islam. Sebenarnya takaful is for all, takaful untuk semua ya. Jadi 43% daripada pemilik masih lagi tidak mempunyai kesedaran tentang perlunya pelindungan takaful untuk harta benda mereka. Ya. Di mana lebih kurang 50% daripada rumah-rumah yang di Malaysia, terutama sekali di kawasan yang berisiko tinggi menghadapi banjir, sama ada pernah berlaku banjir ataupun berisiko tinggi berlaku banjir, masih tidak mempunyai sebarang pelindungan takaful. Ya. Dan juga 70% dan 50% yang ada pelindungan takaful tidak mempunyai extension ataupun pelindungan banjir disertakan dalam pelindungan tersebut. Jadi kita tengok angka itu amat rendah. Jadi apa yang kita perlu lakukan ialah kita menyemak semula pelindungan takaful anda dan juga pastikan nilai pelindungan takaful anda adalah bersesuaian dengan kehendak anda untuk melindungi diri, keluarga dan juga harta benda serta perniagaan. Mungkin ramai yang mengharapkan bantuan kerajaan untuk melindungi aset itu. Sekiranya berlakunya banjir, selalu kita dengar kerajaan akan mengeluarkan pakej-pakej bantuan dan mungkin mereka mengharap kepada itu. Namun hakikatnya kerosakan yang dialami adalah jauh melebihi bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Untuk yang dilindungi takaful pula, apakah bentuk bantuan ataupun bentuk pampasan yang diterima sekiranya berlaku banjir? Ia bergantung dengan perlindungan yang diambil. Tetapi biasanya ia akan
membantu mangsa yang terkesan untuk mengurangkan kerugian ataupun mengembalikan kepada keadaan asas sebelum berlakunya banjir. Dan satu juga yang lebih penting ialah kita lihat semasa kejadian banjir, kebanyakan orang akan bertindak mengikut naluri masing-masing, dan jika yang hendak diprotek ataupun dilindungi itu ialah keluarga, dia akan menyelamatkan keluarga, dan jika yang hendak dilindungi itu harta benda, dia akan bertindak seperti itu. Jadi dengan adanya takaful, kita boleh memfokus orang kata usaha untuk menyelamatkan diri kita tu dan keluarga kita, dan orang kata leave behind ataupun jangan fikir sangat tentang harta, sebab harta ini dilindungi dan ia akan diganti. Sebagai contoh di dalam ya betul, dalam kejadian banjir baru-baru ini kita lihat banyak NGO dan pihak kerajaan juga datang membantu, tetapi di dalam orang kata dalam masa yang singkat kejadian itu berlaku, bantuan tidak boleh sampai kepada semua orang. Manakala jika anda dilindungi oleh takaful, pihak takaful masing-masing terdapat 15 pengendali takaful di Malaysia, di mana 4 daripadanya menawarkan perlindungan banjir untuk harta benda dan juga kenderaan, dan 11 lagi menawarkan perlindungan takaful keluarga. Jadi kita fokus pada takaful am, ya, di mana yang melindungi kenderaan dan juga harta benda. Di dalam pada banjir bulan 12 lepas, pihak takaful telah menyelesaikan lebih kurang 70 juta tuntutan pampasan di dalam tempoh 14 hari. Maknanya bagi mereka yang mempunyai perlindungan takaful selepas mengalami banjir, of course masa banjir dia kena lari ke tempat orang kata perlindungan banjir, because itu orang kata tindakan awal. Tapi selepas tu apa yang berlaku? Jika tiada perlindungan takaful, ya, so dia mungkin akan menyebabkan kita menghadapi masalah kewangan. Baru-baru ini kita ada program dengan AKPK. Menurut AKPK, salah satu punca di mana kita akan terlibat dengan hutang ialah selepas ditimpa musibah, sama ada sakit ataupun bencana. Jadi di dalam 14 hari, rekod itu adalah rekod lah orang kata untuk industri takaful. Kita menyelesaikan 70 juta tuntutan di dalam tempoh 14 hari saja, di mana akan mendapat bantuan, dan kita bagi banyak lagi bantuan lah. Like for example towing percuma dan memudahkan proses orang kata mendapatkan pampasan dan sebagainya. Jadi 70 juta nampaknya macam angka yang besar. Jadi adakah ia meliputi kebanyakan rakyat Malaysia, ataupun adakah rakyat Malaysia masih kurang faham tentang takaful, ataupun tidak ingin mengambil bantuan ataupun tidak ingin dilindungi takaful kerana merasakan ia adalah satu beban kewangan untuk dibayar setiap bulan? 70 juta sebenarnya angkanya amat rendah. Menurut perangkaan Department of Statistics ataupun Jambatan Perangkaan, jumlah total kerugian yang dialami semasa banjir bulan 12 di Selangor, Shah Alam dan juga di Pantai Timur adalah sebanyak 20 bilion. Wow. Daripada 20 bilion tersebut, cuma 2 bilion dilindungi. 2 bilion dilindungi, ya. 10% sahaja. Even less than 10%. Dan daripada jumlah 2 bilion tu, bayangkan 20 bilion dan kita ada 2 bilion. Ya, you're right, 10%. Bayangkan jurang 18 bilion yang tidak dilindungi. Dan ini merupakan satu isu di mana ya kerajaan akan membantu, dan bagaimanapun di dalam orang kata mass disaster macam seperti banjir besar ni, keupayaan bukan saja kerajaan, malahkan NGO agak terhad. Jadi di sini orang kata perlunya ada gerakan-gerakan yang di antara public dan juga private untuk bekerjasama lah. Tapi jika kita mengharapkan 100% daripada kerajaan, ya, bantuan akan sampai, tapi masa mungkin tidak menyebelahi kita lah. Kemungkinan besar ianya berlaku.
macam contoh yang saya beri tadi kan, 70 juta diselesaikan. Itu untuk 14 hari pertama dan setakat sekarang ni sudah melebihi, kebanyakannya sudah diselesaikan lah. Dan mengikut statistik daripada Malaysian Re, salah satu pengendali Re Takaful yang melihat secara keseluruhannya lebih kurang 3 bilion lah total yang dilindungi. Masih jauh daripada 20 bilion yang rosak, orang kata. Jadi bagaimana untuk seseorang individu mendapat bantuan dan perlindungan daripada Takaful? Adakah perlu untuk mendapat polisi Takaful untuk kereta berasingan dengan rumah atau bagaimana? Kereta memang berasingan dengan rumah lah. Tapi satu soalan yang baik, Terence. Sebab di Malaysia ni biasanya kita tidak akan membuat sesuatu unless benda itu di make mandatory ataupun diwajibkan. Contohnya lah kan, kita perlu mengambil insurans ataupun takaful kenderaan kerana takaful kenderaan perlu untuk kita mendapatkan road tax dan memandu kenderaan. Yeah. Okey. Di sini di mana kesedaran orang kata mengenai pentingnya pelindungan perlu dipupukkan. Sebagai contoh ya, di Malaysia kebanyakan rumah akan disertakan yang mendapatkan pinjaman MRTA. Ya, akan disertakan sama ada MRTA ataupun MRTT lah untuk takaful kan. Dan kebiasaannya rumah-rumah baru ya, dan apabila tempoh matang rumah habis dan kita pun tidak menyambung perlindungan tersebut. Jadi walaupun MRTT atau MRTA itu melindungi kita daripada risiko seperti kebakaran, ia boleh di-extend ataupun ditambah untuk also melindungi rumah dan isi rumah untuk perlindungan banjir. Jadi apa yang saya cadangkan ialah jika rakyat dapat, walaupun kita dengar saranan ni lebih seperti bunyinya untuk orang di kawasan-kawasan bandar, tapi sebenarnya banjir boleh berlaku di mana-mana. Dan perlindungan takaful boleh diletakkan di mana-mana, malah di kampung also. Dan insya-Allah nanti kerajaan sekarang ni bersama dengan Bank Negara Malaysia sedang melihat tentang isu kemampuan, affordability kan, dan accessibility, mana untuk akses pada produk-produk ini not only kepada orang kata mereka yang berpendapatan tinggi di bandar, malah yang berpendapatan sederhana dan juga rendah di sama ada penduduk kampung dan sebagainya. Jadi ini adalah satu proses yang sedang dilakukan oleh industri bersama-sama dengan Bank Negara Malaysia. Ya. So seperti yang Terence mention just now, kebanyakan daripada jumlah kerugian ataupun kehilangan atau kerosakan yang berlaku kerana kenderaan ditenggelami air. Dan kita lihat daripada gambar-gambar, kita nampak ada kedai tenggelam, ada rumah tenggelam, tapi kebanyakannya impak yang paling cepat ialah kenderaan. Di mana not only that dia menyebabkan kerugian kewangan, ia boleh juga membantukan kegiatan aktiviti kita, mana kita sudah tidak mobile. Jadi contoh yang saya nak beri tentang persepsi tentang takaful banjir mahal. Untuk kenderaan yang bernilai untuk perlindungan setinggi 70,000 ataupun kita ambil 40,000 ya. 40,000 average orang kata MyV yang baru ataupun platan yang baru kan, 46,000, 50,000. Perlindungan banjir adalah kurang daripada RM100. Berbanding for example perlindungan windscreen untuk jumlah yang sama, kemungkinan RM300 ataupun RM400. Ya. Jadi untuk windscreen yang sama ya. So itulah orang kata perbezaannya. Jadi dapatkan segala informasi yang anda perlukan bersama dengan Persatuan Takaful Malaysia. Anda boleh ke laman sesawang mereka dan juga melawat ke portal-portal media sosial untuk mendapat maklumat berkaitan bagaimana untuk menilai takaful yang lebih sesuai, program takaful, pelan takaful yang sesuai untuk anda sisi keluarga. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Razwan kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan seterusnya kita ke utara tanah air, Buloh Perlis. Mengapa ia semakin mendapat tempat? Kita bersama dengan Wan Muhammad Ryan. Silakan.